Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan subjek pengurusan strategi, yaitu tugasan berkumpulan yang disediakan oleh 5 ahli kumpulan kami, yaitu Engku Muhammad Nur Hafizam bin Engku Ngazam Shah, Izharuddin bin Zainal, Muhammad Az-Sobirin bin Maksani, Muhammad Nazmin bin Jasmin, dan Nirwana binti Husin. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Jabatan Kastam di Raja Malaysia Cawangan Batu Pahat telah mula beroperasi pada tahun 1918, dipengerusikan oleh pihak berkuasa kastam yang dipertanggungjawabkan kepada Persuruhjaya Hal Ehwal Kastam di Johor Bahru. Seterusnya visi kastam ni ialah untuk mengumpul hasil dan menyediakan kemudahan perdagangan melalui penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang yang terpakai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengekalkan keselamatan negara dan kebajikan awam. Seterusnya misi dia ialah pentadbiran kastam bertaraf dunia. Objektif kastam ni pula meningkatkan produktiviti dan tahap kualiti perkhidmatan yang berkesan dan sentiasa memenuhi aspirasi pelanggan. Seterusnya membangunkan kerja yang berdisiplin tinggi, optimumkan kos operasi dan perbelanjaan berhemat. Bagi etika perkhidmatan pula, perkhidmatan dipercayai, ikhlas dan berdedikasi. Seterusnya nilai bersama. ISPID ialah singkatan kepada 6 elemen utama dalam pengurusan jabatan kastam di Raja Malaysia. Untuk memastikan pencapaian visi dan misi, nilai integriti, kepantasan, profesional, cekap, berkesan dan dinamik. Seterusnya saya serahkan kepada Nirwana binti Husin. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan sambung pembentangan perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi. Terdapat 6 perkhidmatan yang ditawarkan. Yang pertama adalah OEM, yang kedua MySST, ketiga MyGST, 4 TAP, yang kelima COR, dan keenam adalah CRT. OEM adalah Operator Ekonomi Malaysia. Diperkenalkan oleh Rangka Kerja Piawaian Selamat, merujuk kepada pengendali yang terlibat dalam pergerakan barangan di sepanjang rantaian bekalan perdagangan antarabangsa yang telah mencapai piawaian keselamatan yang diperlukan dan diakreditasi oleh negara anggota. Manakala AEO adalah Authorized Economic Operator. Skim AEO yang dibangunkan oleh Jabatan Kastam di Raja Malaysia adalah berdasarkan konsep yang sama seperti OEM. Konsep AEO menggalakkan transaksi elektronik untuk pengurusan keselamatan yang lebih baik dalam rantaian bekalan. Pengendali ekonomi yang mempunyai tahap pematuhan yang tinggi dan pengurusan keselamatan yang tinggi digalakkan untuk memohon skim AEO daripada Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Seterusnya MySST. MySST ialah Sales and Services Tax yang kita kenali sebagai cukai jualan dan perkhidmatan. Yang ini adalah laman sesawang yang bersara pengguna yang sesuai untuk pelanggan mendapatkan segala maklumat tentang cukai jualan dan perkhidmatan. Dalam laman sesawang ini mengandungi papan buletin, maklumat tentang SST, pendaftaran baru, status pendaftaran dan pemulangan dan juga pembayaran. Ianya juga untuk Perintah Duti Kastam, iaitu PDK 2017 dan A3. Seterusnya ialah MyGST. MyGST ialah Goods and Services Tax yang kita kenali sebagai cukai barang dan perkhidmatan. Ianya laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan membuat pembayaran GST, mengetahui tentang hak perundangan dan kadar cukai semasa, berkongsi pendapat dan maklum balas dengan pegawai GST, dan ianya juga menyediakan kod QR untuk mengakses portal GST melalui rangkaian mudah alih. Segala maklumat tentang GST boleh diakses melalui laman web ini. TAP.
TAP ialah Taxpayer Access Point. Ianya adalah portal akses yang membolehkan pembayar cukai menguruskan cukai mereka sendiri. Dalam TAP, pembayar cukai mempunyai keupayaan untuk mengemaskini profil laman sesama mereka, menambah atau mengemaskini alamat surat menyurat, dan menambah atau mengemaskini nama pelanggan. Nama dagangan. Maafkan saya. Okey, yang kelima ialah web core. Resit rasmi custom COR dan dokumen pelepasan custom CRD. Okey, COR adalah resit rasmi custom yang dikeluarkan untuk pembayaran duty ataupun cukai custom yang merupakan dokumen penting untuk menunjukkan bukti pembayaran cukai kepada Jabatan Custom oleh pengimport dan pengeksport. COR hanya dikeluarkan sekiranya terdapat pembayaran duty ataupun cukai custom. CRD pula ialah dokumen yang digunakan untuk pelepasan barang daripada kawalan custom untuk kedua-dua barang bercukai dan tidak bercukai. CRD juga memberikan butiran duty ataupun cukai yang dibayar untuk setiap item individu dan item yang dikecualikan daripada pembayaran duty ataupun cukai. Resit rasmi custom dan dokumen pelepasan custom untuk pelepasan barang daripada kawalan custom. Kedua-dua dokumen ini boleh dicetak di premis penerima dengan itu menjimatkan masa. Penambahbaikan ini adalah selaras dengan penyerahan elektronik pengisytiharan custom. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan perjuangan saya. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya yang bertajuk isu dan masalah. Okey, terdapat beberapa masalah yang dihadapi di dalam organisasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Batu Pahat. Antaranya adalah yang pertama, seperti kita tahu, adalah nombor satu musuh dalam negara ini adalah rasuah. Rasuah ini merupakan salah satu tindakan yang tidak bermoral yang telah dilakukan oleh kebanyakan pegawai-pegawai yang berkedudukan tinggi di sebuah organisasi tersebut. Selain itu, rasuah bukan sahaja berlaku di dalam organisasi ataupun di negara Malaysia. Malahan rasuah ini banyak berlaku di negara-negara yang maju di seluruh dunia. Jadi ini merupakan isu yang pertama ataupun isu yang utama yang dihadapi oleh mereka. Okey, seterusnya adalah integriti. Isu-isu integriti yang dihadapi adalah kes jenayah, penipuan, membawa dan menyeludup barangan dagangan yang haram, dan juga disiplin. Barangan dagangan ini yang kebanyakannya berlaku di sepadan-sepadan negara lah. Selain itu, integriti adalah satu amalan yang signifikan bagi apa jua dari dalam organisasi untuk kualiti penyampaian di dalam perkhidmatan. Yang ketiga adalah pegawai dan anggota kastam yang telah berumur tidak ingin mempelajari ilmu teknologi. Ini bagi isu dan masalah ini apabila di dalam organisasi tersebut di mana kaki tangan yang berumur sekitar 50 hingga 60 tahun sentiasa ataupun selalu mengharapkan tugasan-tugasan tersebut agar dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang lebih muda ataupun yang baru. Dan dengan alasan tidak mahir menggunakan alatan teknologi seperti komputer dan lain-lain di masa kini. Seterusnya adalah sikap kepimpinan yang lemah yang ditunjukkan oleh para pegawai atasan kepada anggota bawahan. Ini adalah masalah dan isu di mana sikap pegawai atasan yang sering merendah-rendahkan pegawai dan anggota bawahan. Selain itu juga ia mengakibatkan kualiti bekerja yang baik, cekap dan efisien juga sukar untuk dicapai
dengan jayanya. Okey, perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan juga semakin lemah dan tidak memuaskan. Seterusnya saya menyerahkan slide kepada rakan saya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Nur Fizam bin Engku Azam Shah. Nombor metrik 265332. Saya teruskan dengan definisi analisis SWOT. Analisis SWOT ialah rangka kerja perancangan strategik yang digunakan dalam organisasi, perancangan, projek atau penilaian aktiviti perniagaan. Terdapat dua dimensi analisis SWOT, iaitu dalaman dan luaran. Dimensi dalaman merangkumi faktor organisasi, kekuatan dan kelemahan, serta dimensi luaran merangkumi faktor persekitaran, peluang dan ancaman. So kita tengok elemen dan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan proses yang melibatkan 4 bidang 2 dimensi. Ia mempunyai 4 komponen, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor dalam organisasi, manakala peluang dan ancaman adalah faktor luar persekitaran. SWOT juga lebih daripada sekadar 4 senarai. Bahagian yang benar-benar berharga dalam SWOT ialah senarai dalam komponen analisis SWOT. Itu memberitahu tentang situasi organisasi dan tindakan yang diperlukan. SWOT juga menyediakan rangka kerja untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dalaman dan luaran serta peluang dan ancaman. So secara ia juga membantu untuk memberi tumpuan kepada meminimkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada secara maksimum. Kesannya adalah penting untuk mempertimbangkan faktor luaran dan dalaman. So kita kena pasti pula kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman custom. Dalam kekuatan, dari segi kekuatan dalam custom, struktur organisasi bahagian penguasaan boleh dibagikan kepada 3 peringkat, iaitu ibu pejabat, negeri dan balai. Kita tengok pada ibu pejabat, bahagian penguasaan diketuai oleh penolong ketua pengarah custom yang memegang jawatan Jusabi. Yang peringkat negeri pula diketuai oleh timbalan pengarah custom yang memegang jawatan grade W54, dan di balai pula bahagian penguasaan diketuai oleh penolong pengarah custom grade W44 atau penguasaan custom grade W41. So kelemahan, faktor kelemahan yang mempengaruhi kecekapan organisasi adalah faktor umur. Merujuk kepada kalangan yang berumur, yang dah veteran 50-60 tahun, mereka tidak komited untuk meningkatkan keberihan dan pengagihan kualiti mereka. Mereka menunjukkan sikap ambil mudah dan tidak mahu mengetahui asas penggunaan komputer dan teknologi baru. Program latihan dan pembangunan adalah sangat penting untuk mengubah dan teknologi dan pembagian organisasi. Walau bagaimanapun, setiap sesi latihan mempunyai objektifnya. Pilihan latihan kadang-kadang tidak dinilai dengan tepat. So, akibatnya latihan yang mereka hadiri tidak dapat mengubah prestasi mereka dan membazirkan usaha organisasi dan wang pelaburan untuk latihan tersebut. Peluang, jabatan custom juga mempunyai banyak kemungkinan untuk menambah baik kemudahan. So satu faktornya ialah pengambilan pekerja baru untuk pangkat pegawaian khususnya. Mereka menekankan kepada mereka yang mempunyai latar belakang kelayakan perakaunan dan undang-undang. So mereka juga menggalakkan pertumbuhan perindustrian. Ini boleh dicapai melalui perjanjian perdagangan dengan negara lain seperti kontrak antara ASEAN, perdagangan bebas dan pertubuhan perdagangan dunia. So pengaturan ini akan memudahkan pergerakan produk ke Malaysia dan lebih banyak pelaburan langsung asing boleh dijangkakan. So ancaman pula, ancaman ialah pemberi ubah terakhir dalam pilihan SWOT. Teknologi maklumat dan komunikasi, pengimport dan syarikat ini lebih maju. Kes penipuan dan penyeludupan telah berubah daripada gerakan fizikal kepada penipuan dokumen. Masalah integriti di kalangan kakitan custom juga sering menimbulkan perhatian orang ramai. Bagi memastikan dia tidak menjejaskan image dan integriti, maka pihak custom perlulah tangani dengan teliti dan proaktif. So saya serahkan tantangan seterusnya kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Muhammad Asubirin 260716 akan meneruskan slide yang berikutnya, iaitu cadangan dan permasalahan. Baik, persekitaran kerja telah berubah secara drastik dan ini termasuk juga perubahan di dalam sektor awam. Masalah yang terjadi adalah pengurusan sumber manusia tidak menguruskan secara menyeluruh budaya menentang perubahan di jabatan custom.
Bagi mereka yang menentang perubahan tanpa sebarang sebab yang munasabah, tiada tindakan lanjut yang akan diambil. Oleh itu, perubahan boleh diatasi dengan komunikasi bersemuka dan memperkasa. Budaya memperkasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Batu Pahat boleh dipertingkatkan jika pegawai tertinggi bersedia untuk mengubah persepsi mereka terhadap kapasiti orang bawahan mereka untuk membuat keputusan. Pemerkasaan boleh dicapai melalui penglibatan dan menyertakan pekerja sebelum pemerkasaan. Pengurusan atasan dan pertengahan harus bertindak secara menyeluruh dan anggota bawahan mereka dengan anggota bawahan mereka. Ia mampu membina suasana pemerkasaan pekerja, bukan sahaja bermotivasikan pekerja, mereka juga boleh meningkatkan produktiviti organisasi. Okey, seterusnya aspek yang harus diberi tumpuan ialah pengukuran kualiti oleh Jabatan Kastam. Mereka perlu menilai keputusan pelanggan terhadap perkhidmatan pelanggan. Borang maklum balas pelanggan hendaklah disediakan di semua kaunter perkhidmatan. Biarkan pelanggan menilai perkhidmatan kami. Okey, maklum balas ini hendaklah kerap disusun, dikaji dan dianalisi. Pengurusan atasan harus mengambil sebarang konsep untuk menambah baik perkhidmatan kaunter dengan serius. Seterusnya, program latihan dan pembangunan juga penting untuk menangani perubahan dalam teknologi dan kepelbagaian organisasi. Sebagai organisasi pembelajaran dan pengurusan output manusia, fasa latihan yang penting ialah mengenal pasti keperluan untuk latihan dan pembangunan. Seterusnya, jabatan hendaklah menyediakan sistem pengurusan aduan yang cekap untuk manfaat organisasi, pelanggan dan kaki tangan. Segala aduan mesti disemak secara adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Okey, slide yang seterusnya. Masalah integriti dari kalangan pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Integriti mereka perlu dijejaki secara berterusan. Oleh itu, untuk meningkatkan kesedaran tentang perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang semakin meruncing, contohnya mengadakan aktiviti keagamaan dengan kerjasama SPRM, ia boleh dicapai dengan meletakkan pegawainya di lokasi strategi dan kritikal seperti pelabuhan dan zon bebas. Seterusnya, mengenai sistem maklumat kastam SMK, memproses pengisytiharan kastam, tetapi ia bukan sistem automatik sepenuhnya. Kini sistem U-Kastam telah wujud untuk menyediakan platform yang komprehensif untuk meliputi proses berkaitan kastam hujung ke hujung, di mana semua permohonan dan pengisytiharan berkaitan kastam diproses di bawah satu sistem untuk memastikan masa pelepasan yang lebih singkat, kecekapan yang lebih tinggi, prosedur yang lebih mudah dan konsisten untuk import dan urus niaga ekspor. Okey, seterusnya, akhir sekali, pengurusan atasan harus memberi penekanan yang lebih kepada sistem kualiti dan program kualiti. Mereka bukan sahaja terlibat dalam pembuatan dasar kualiti, mereka juga perlu melibatkan diri mereka secara langsung dan menjadikannya sebagai usaha berterusan untuk menambah baik amalan kualiti dan dalam sesebuah organisasi. Okey, untuk kesimpulan pula, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Batu Pahat tidak lari dari isu dan masalah seperti rasuah, integriti kepimpinan serta penindasan terhadap pegawai atasan. Dengan kekuatan yang dimiliki,
dengan kekuatan yang dimilikinya dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam dalaman seperti meningkatkan sikap kepimpinan dari kalangan pegawai atasan kepada pegawai bawahan, manakala dengan peluang yang dimilikinya masalah rasuah dan integriti dapat dikurangkan dan diselesaikan dengan baik. Itu sahaja untuk pembentangan dari kumpulan kami, dan terima kasih.